Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Unit 2, solat jamak dan qasar. Apa arti solat jamak? Berapa bahagian solat jamak? Apa dia syarat solat jamak? Baik. Maksud solat jamak ialah menghimpunkan dua solat fardu dalam satu masa. Contohnya, solat zuhur dan solat asar pada satu masa. Atau solat maghrib dan solat isyak pada satu masa. Berapa bahagian solat jamak? Bahagian solat jamak ada dua. Satu, yang atas, kotak atas, solat jamak takdim. Yang kedua, solat jamak takhir. Cara mengingat senang sangat. Jamak takhir maksudnya akhir. Baik, solat yang boleh dijamakkan, solat yang boleh dihimpunkan ialah zuhur dengan asar atau maghrib dengan isyak. Zuhur dengan asar, siapa yang dulu? Zuhur ke asar? Baik, zuhur dulu. Okey. Apa maksud solat jamak takhir? Kita boleh mengakhirkan solat zuhur. Sekali lagi. Apa maksud jamak takhir? Kita boleh mengakhirkan solat zuhur. Maknanya apa? Kita boleh himpunkan solat zuhur dengan asar. Artinya apa? Kita boleh akhirkan solat zuhur. Maksudnya macam mana? Kita boleh solat zuhur pada waktu asar. Sekali lagi, jamak takhir. Kita boleh akhirkan zuhur. Kita boleh solat zuhur dalam waktu asar. Sekali lagi, jamak takhir. Kita boleh akhirkan solat. Kita boleh akhirkan solat. Solat macam mana? Kita boleh solat zuhur, kita akhirkan dia ke waktu asar. Kita akhirkan solat zuhur ke dalam waktu asar. Kita boleh solat zuhur dalam waktu asar. Baik. Lawan akhir ialah awalkan. Lawan akhir ialah awalkan. Apa maksud jamak takdim? Kita awalkan solat. Kita awalkan solat. Azan asar belum berkumandang. Azan asar belum berkumandang. Apa itu jamak takdim? Kita boleh solat asar dalam waktu zuhur. Kita awalkan solat asar dan kita tunaikan solat asar dalam waktu zuhur. Dengan syarat. Syarat solat jamak. 1. Melaksanakan solat mengikut turutan. 2. Niat jamak dalam solat pertama.
3, terus solat. Solat yang kedua. Macam mana? Lepas selesai, okey, kita ada 2 solat, satu zuhur, satu asar. Selepas selesai solat zuhur, terus solat asar. Sekali lagi. Segera, ya. Selepas solat zuhur, terus bangun untuk solat asar. Tidak boleh diselangi dengan ibadah lain, contohnya zikir. Okey? Syarat yang keempat, hendaklah orang yang menunaikan solat itu dalam keadaan musafir. Okey? Baik. Syarat jamak takhir pula, niat jamak dalam waktu pertama. Kan ada 2 solat, zuhur dengan asar. Okey? Solat yang pertama tu hendaklah diniatkan jamak. Apa maksud jamak? Hendaklah diniatkan yang kamu sedang menghimpun antara 2 solat. Kamu sedang menghimpunkan 2 solat. Ya? Zuhur dengan asar je ke Ustazah? Ada satu lagi. Nama dia Maghrib dan Isyak. Kamu boleh menggabungkan, kamu boleh menghimpunkan, kamu boleh jamak di antara zuhur dengan asar, dan kamu boleh himpunkan, dan kamu boleh gabungkan, dan kamu boleh jamakkan antara maghrib dengan isyak. Okey? Syarat yang seterusnya, hendaklah kamu berada dalam keadaan musafir. Musafir tu apa, kelas? Kamu berjalan, kamu berlayar, Berlayar pun ada masa, okey? Okey, di sini ada satu rajah ringkas, ya, supaya kamu lebih jelas dan lebih nampak. Okey, gabungkan zuhur dan asar ataupun gabungkan maghrib dengan isyak. Apa maksud, kita pergi jamak takhir dulu, Apa maksud jamak takhir? Mengakhirkan solat. Mengakhirkan solat. Apa maksud jamak takhir? Mengakhirkan solat. Zuhur dan asar. Solat zuhur dan asar pada waktu asar. Akhirkan solat tu, ya. Yang seterusnya, jamak takhir mengakhirkan maghrib, ya. Solat yang okey. Jamak ni himpunkan antara maghrib dengan isyak. Jamak artinya menghimpunkan antara maghrib dengan isyak. Jamak artinya menghimpunkan antara maghrib dengan isyak. Lepas perkataan jamak, tengok takdim ke takhir. Kalau takhir, berarti kita akhirkan maghrib dan kita solat maghrib dalam waktu isyak. Okey? Berbeza dengan jamak takdim, jamak artinya menghimpunkan. Himpunkan antara maghrib dengan isyak. Jamak himpun. Himpun maghrib dengan isyak. Apa yang dihimpun ni? Solat. Solat tu dihimpunkan, ya. Solat maghrib dan isyak pada waktu maghrib. Isyak tu diawalkan, ya. Kita tidak solat isyak pada waktu isyak. Kita tidak solat isyak pada waktu isyak. Kita lajukan, bukan lajukan, kita awalkan. Sebelum azan kita sudah solat. Okey? Sebelum azan kita sudah solat isyak. Artinya kita solat isyak dalam waktu maghrib. Apa namanya? Apa nama solat yang kamu sedang lakukan ni? Solat maghrib dan isyak. Okey? Masih lagi solat maghrib dan isyak. Cuma kamu awalkan. Ya, bila kamu himpunkan 2 solat, nama dia jamak. Bila kamu takdim, artinya kamu mengawalkan solat tu, dan bila kamu takhir, kamu mengakhirkan solat itu. Baik. Jamak ni dia memang tidak lari dan tidak boleh berpisah dengan qasar. Ada jamak, biasanya ada qasar. Okey? Ada juga orang yang jamak tapi dia tidak qasar. Terpulang kepada kemampuan dan tuntutan semasa. Apa maksud qasar? Qasar artinya memendekkan. Solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat.
Okey, qasar artinya solat zuhur, solat asar, solat isyak. Yang 4 rakaat tu dipendekkan menjadi 2 rakaat. Okey? Bolehkah kita pendek-pendekkan solat ni? Boleh. Dengan syarat. Apa syarat dia? Solat tu boleh dipendekkan sekiranya kamu berada dalam keadaan musafir. Yang kedua, telah melepasi sempadan kawasan tempat tinggal. Okey? Kamu mau solat qasar, boleh. Tapi selepas kamu keluar daripada Labuan. Ya? Kalau masih dalam Labuan, mana boleh qasar? Tidak boleh. Syarat yang seterusnya, tidak berniat untuk menetap lebih 3 hari. Okey. Sekiranya kamu sedang bercuti di mana-mana tempat, kamu tahu sudah, kamu akan berada di tempat itu selama lebih 3 hari. Bila lebih 3 hari, tidak boleh qasar. Bila lebih 3 hari, tidak boleh qasar. Tidak boleh pendekkan solat. Okey? Syarat yang seterusnya ialah tidak boleh berjemaah dengan imam yang solat sempurna. Okey, imam tu dia solat 4 rakaat. Imam tu memang orang situ. Contohnya kita pergi belayar dan kita terjumpa imam yang solat di masjid. Dan imam tu dia solat sempurna 4 rakaat zuhur, sempurna 4 rakaat asar, sempurna 4 rakaat isyak. Jadi bolehkah kamu berimamkan imam yang mukim? Tidak boleh. Sebab kamu kan mau solat qasar. Sebab kamu kan mau solat 2 rakaat. Macam mana kamu mau solat 2 rakaat tapi kamu ikut imam yang 4 rakaat? Baiklah. Yang tadi tu syarat diharuskan solat qasar. Syarat diharuskan kamu solat 2 rakaat. Sekarang ni kita akan belajar syarat perjalanan. Kamu mau pergi bermusafir. Okey, bagus sudah kamu mau bermusafir. Tapi adakah perjalanan kamu tu perjalanan yang Allah redai? Sekiranya perjalanan itu adalah perjalanan yang Allah redai, maka kamu dibolehkan qasar, dibolehkan jamak. Tapi sekiranya kamu berjalan untuk buat maksiat, tidak ditentukanlah, tidak ditetapkanlah apa maksiat dia. Tetapi sekiranya kamu bermusafir atas tujuan maksiat, maka tidak digalakkan, tidak termasuklah dalam perjalanan itu kebenaran untuk melakukan jamak dan qasar ni. Tidak berlakulah jamak dan qasar ni ya. Tapi sekiranya tujuan kamu berjalan tu adalah untuk menuntut ilmu, tujuan kamu berjalan tu adalah untuk menziarahi keluarga, ataupun tujuan kamu berjalan tu adalah untuk menghargai ciptaan Allah, maka dibolehkan perjalanan itu dijamak. Maka dibolehkan perjalanan itu ataupun perjalanan itu diiktiraf untuk kita melakukan solat jamak dan qasar. Baik. Apa lagi syarat perjalanan? Apa lagi syarat perjalanan yang dibolehkan untuk kita melaksanakan jamak dan qasar? Hendaklah kita mengetahui destinasi yang dituju. Mau pergi mana ni? Tak tahu mau pergi mana. Jalan je. Jadi, selagi kamu tidak tahu kamu mau ke mana, terms ni tidak applicable. Ya, terms jamak dan qasar ni hanya applicable untuk orang yang tahu dia mau pergi mana. Okey. Bayangkanlah sekiranya kita tidak tahu destinasi yang hendak dituju. Kau mau pergi mana? Tidak tahu. Aku tidak tahu mau pergi mana. Nanti benda tu akan dijadikan alasan untuk sentiasa jamak dan qasar. Main-main solat. Dia jadi, aku tidak tahulah aku mau pergi mana supaya aku boleh solat seumur hidup 2 rakaat. Zuhur, asar, isyak 2 rakaat. Best tu solat zuhur, asar, isyak 2 rakaat. Tak penat kan? Jadi bila dia tidak tahu destinasi yang dituju, tidak sesuai jamak dan qasar ini diaplikasikan.
Okey, jamak dan qasar ini hanya boleh diaplikasikan oleh orang yang tahu destinasi yang hendak dituju. Yang seterusnya hendaklah perjalanan itu melebihi 81 kilometer. Sekiranya perjalanan itu tidak lebih 81 kilometer, tidak ada sebab untuk seorang itu jamak, apatah lagi qasar. Baik, cara menunaikan solat jamak dan qasar. Pertama kita belajar niat dulu ya. Solat yang pertama niat dia begini. Okey, ini adalah contoh solat jamak bagi Zuhur dan Asar ya. Apa itu jamak? Himpun. Usolli fardhu zuhri. Okey, perhatikan di sini. Rak'ataini, bukan arba'a raka'atin. Usolli fardhu zuhri, bukan arba'a raka'atin. Adaan, okey? Bukan. Tetapi ditukar. Bukan arba'a raka'atin, tetapi bukan arba'a raka'atin, tetapi rak'ataini qasran. Susah buat gaya gini, buat ginilah. Gini. Gini tu apa? Bukan mati lah. Ni kira macam potong lah. Potong. Maksud potong tu, 4 rakaat tu dipotong menjadi 2. Okey, sekali lagi. Usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran. Okey? Qasran. Okey? Qasran. Okey? Majmu'an. 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 Sahaja aku solat zuhur 2 rakaat qasran, dipendekkan. Majmu'an, dihimpunkan. Dihimpunkan dengan apa? Majmu'an ilaihil asru. Okey, asru jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Boleh pilih imam atau makmum ya. Okey, ya Allah Ustazah, susahnya dia punya niat Ustazah. Saya tidak hafal, tak payahlah solat. Ui, bukan macam tu penyelesaian dia. Bila tidak pandai bahasa Arab, Allah benarkan bahasa Melayu. Tidak ada masalah. Ya? Tapi bahasa Arab ni digalakkan. Ya? Susah-susah beginilah. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat pendek dan himpun dengan asar. Okey, solat zuhur tu kita pendekkan. Maksud dipendekkan 2 rakaat. Asalnya 4 rakaat solat zuhur, kita pendekkan. Kemudian kita himpunkan. Majmu'an. Kita himpunkan. Zuhur hanya boleh dihimpunkan dengan apa kelas? Zuhur hanya boleh dihimpunkan dengan asar sahaja. Okey, zuhur hanya boleh dihimpunkan dengan asar sahaja. Kemudian yang membezakan antara solat takdim dengan solat takhir ada di sini. Jam'a takdimin. Sama je. Jamak takdim ni, dia tak ada mention. Dia tidak mention. Cuma yang membezakannya ialah pada pelaksanaannya tu lah tadi. Semasa kita solat, sekiranya pada waktu itu adalah waktu azan zuhur, jika kamu solat asar pada waktu zuhur, artinya kamu sedang melakukan jamak takdim. Sekiranya kamu melakukan solat zuhur pada waktu asar, artinya kamu melakukan jamak takhir. Okey? Baik. Jamak takdim. Waktu dia bila? Dalam waktu yang pertama, iaitu zuhur atau maghrib. Okey, turutan dia macam mana? Mesti solat zuhur dulu atau mesti solat maghrib dulu, itu sahaja.
Okey, mesti solat zuhur dulu atau solat maghrib dahulu? Mesti solat zuhur dahulu ataupun solat maghrib dahulu. Barulah dituruti oleh solat yang kedua iaitu asar. Asar ataupun isyak. Okey? Bila solat jamak takdim, tidak boleh kita solat asar atau isyak sebelum zuhur atau maghrib. Okey? Kalau tak faham tanya ya. Baik, seterusnya jamak takhir dalam waktu kedua, iaitu waktu asar dan waktu isyak. Boleh mendahulukan satu daripada dua solat. Maksudnya, antara zuhur dengan isyak, mana-mana boleh dahulu. Kemudian antara maghrib dengan isyak, tadi solat sebab apa? Okey, zuhur dengan asar, boleh solat zuhur dulu, boleh solat asar dulu. Baik, sekarang ni jamak maghrib dengan isyak. Boleh solat maghrib dulu atau boleh solat isyak dahulu. Tak ada masalah. Baik. Kenapa solat pertama boleh didahulukan? Okey, ini adalah gabungan ataupun himpunan ataupun jamak zuhur dengan isyak. Zuhur dengan asar. Kenapa zuhur solat dulu? Oh, zuhur solat dulu sebab kalau ikut turutan azan, zuhur dulu kan sebelum asar. Jadi kita solat zuhur dululah. Okey, tak ada masalah. Baik, kategori maghrib dengan isyak. Solat pertama didahulukan maghrib dengan isyak. Sekarang ni jamak takhir tau. Solat jamak takhir ni kita lewatkan. Nak solat maghrib dulu ke solat isyak dulu? Okey, kita nak pilih solat maghrib dahulu. Okey, boleh, tak ada masalah. Kenapa kita nak solat maghrib dulu? Sebab maghrib azan dulu sebelum isyak. Jadi kita solatlah maghrib dahulu. Okey, tak ada masalah. Okey, yang kedua. Jamak zuhur dengan asar. Jamak takhir zuhur dengan asar. Okey. Tengok balik kotak ni. Jamak takhir zuhur dengan asar. Baik, macam mana pelaksanaan dia? Kita nak solat zuhur dulu ke kita nak solat asar dulu ni? Kita solat asar dululah. Kenapa solat asar dulu? Sedangkan azan zuhur dahulu. Oh, tak ada masalah. Sekarang ni, kita solat zuhur dalam waktu asar. Jadi, asar tu boleh. Kita boleh solat dahulu. Kita boleh solat asar dulu sebab menghormati waktu sekarang waktu asar. Jadi, kita solat asar dulu baru kita solat zuhur. Tak ada masalah. Okey, contoh yang kedua. Sekarang kita jamak takhir ya. Ingat jamak takhir maksudnya kita akhirkan. Kita lewatkan solat maghrib. Kita solat maghrib pada waktu isyak. Jadi sekarang ni nak solat maghrib dulu ke solat isyak dulu? Kita mesti solat isyak dulu. Ada orang kata. Kita mesti solat isyak dulu. Hujah dia, sekarang waktu isyak. Sekarang waktu isyak jadi kita mesti solat isyak dulu. Barulah kita solat maghrib. Tapi kan maghrib azan dulu sebelum isyak. Maghrib masuk waktu dulu sebelum isyak. Jadi kita kena solat maghrib dulu. Terpulang. Maghrib dulu boleh, isyak dulu boleh. Yang ni pula, zuhur dulu boleh, asar dulu boleh. Tiada masalah. Okay? Alright. Saya doakan agar semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Saya doakan kamu semua faham pelajaran ni. Jika tak faham, tolong tanya. Saya bukanlah orang yang boleh menjawab semua persoalan kamu, tetapi apa yang Ustazah ada, Ustazah akan kongsikan, dan sekiranya Ustazah tidak tahu, Ustazah akan tanya orang yang lebih tahu. Sampai di sini sahaja. Bye. Assalamualaikum.